Madani pada hari ini mereka menumpukan terhadap pembangunan kampung baru. Ya, kita ingin ucapkan terima kasih. Akan tetapi saya berasa agak kecewa apabila ada seorang pemimpin, ya, MCA, pemuda MCA di dalam convention pemuda MCA. Pemuda MCA itu kawan baik yang dipetul lah. Jadi dalam convention tersebut dia mempersoalkan kenapa peruntukan beri kepada kampung baru hanya sekadar 84 juta saja. Seolah kenyataan beliau seolah-olah memberikan satu gambaran kononnya kerajaan hari ini tidak mengambil berat tentang pembangunan kampung baru. Sedangkan kenyataan, ya, fakta sebenar ialah kita telah memberikan peruntukan lebih daripada 100 juta ringgit tahun lepas dan juga tahun ini. Kalau kita banding dengan 8 tahun yang lepas, 2017, waktu itu peruntukan yang diberikan kepada pembangunan kampung baru hanya sekadar 600 juta saja. Berbanding dengan tahun ini 120 juta. Dulu hanya 60 juta. 2017 hanya 60 juta. Tapi hari ini 120 juta. Artinya penambahan sebanyak 2 kali ganda. Ini menunjukkan keprihatian, ya, kita kepada pembangunan kampung baru. Beliau sebagai, ya, parti yang mengatakan memperjuangkan orang Cina sepatutnya mengalu-alukan keputusan tersebut. Akan tetapi dia ingin menjadi hero di masyarakat Tionghoa. Dia ingin, ya, mengkritik sesuatu yang tidak ada asas. Saya nak beri amaran kepada beliau, jangan menggadaikan masa depan pembangunan kampung baru demi kepentingan diri sendiri dia. Ya, jadi di sini saya harap supaya semua tahu bagaimana hari ini Kerajaan Perpaduan melaksanakan dasar. Bukan saja kita tumpukan kepada pembangunan kampung baru saja. Kalau kita lihat kepada bajet, kita juga, kerajaan melalui bajet juga menumpukan kepada pembangunan di Kampung Melayu. Banyak juga peruntukan telah diberikan kepada Kampung Melayu, Kampung India, Kampung Cina. Itu adalah hari ini Kerajaan Perpaduan. Kita memberikan layanan yang sama kepada semua kampung. Jadi saya berasa kecewa kepada pemimpin tersebut, pemuda MCA yang mengeluarkan kenyataan yang mengerirukan ini. Sebab dia akan memberi ruang kepada pembangkang, barangkali mereka akan bangkit isu. Kenapa berikan 120 juta kepada pembangunan di kampung baru? Sebab itu saya perlu sebut di sini upfront, ya, dengan izin, bahawa kerajaan juga memberikan peruntukan yang secukupnya kepada pembangunan di Kampung Melayu juga. Akhir sekali, tuan, ya, betul. Tadi Ketua Pembangkang banyak kritik kerajaan hari ini. Dia kata itu kerja seorang pembangkang, dia kritik. Jadi saya nak buat satu perbandingan. Tuan, ya, betul. Perbandingan antara apabila Pago menjadi Perdana Menteri pada tahun 2021 berbanding dengan hari ini Tambun menjadi Perdana Menteri. Belanjawan defisit pada tahun 2021 apabila Tambun menjadi Perdana Menteri ia 5.4%. Sedangkan seperti yang saya sebut, tahun depan 2025 kita ramalkan defisit hanya sekadar 3.8%. Ada kemajuan. Begitu juga STR, sumbangan tunai ramah yang kita berikan. Waktu Pago menjadi Perdana Menteri, mereka kata dia seorang Perdana Menteri yang bagus waktu itu 2021. Maksimum yang diberikan hanya sekadar 1,800 saja. Sedangkan tahun depan kita naikkan sumbangan tunai ramah maksimum kepada RM4,600. Penambahan daripada RM180, RM1,800 kepada RM4,600. Ini adalah satu fakta yang kita harap supaya rakyat jelata dapat membuat pembandingan melalui fakta ini. Begitu juga nasib pesawat dan juga nelayan. Kita pertahankan, kita terus membela nasib mereka. Waktu Pago menjadi Perdana Menteri, hanya sekadar 1.7 bilion dibelikan untuk pesawat dan juga nelayan.
Tetapi hari ini, tahun depan, kita akan berikan ringgit Malaysia 2.7 bilion kepada pesawar dan juga nelayan. Begitu juga peruntukan bantuan awal persekolahan yang diberikan kepada murid apabila persekolahan mula. Waktu Pago menjadi Perdana Menteri hanya sekadar 328 juta saja. Tetapi tahun depan kita naikkan kepada 800 juta ringgit. Satu peningkatan yang begitu ketara, menunjukkan bahawa kerajaan perpaduan hari ini memang menjaga kebajikan rakyat. Pendidikan terus diperkasakan. Waktu Pago jadi Perdana Menteri, Kementerian Pendidikan hanya dapat 50.4 bilion saja. Tetapi tahun depan Kementerian Pendidikan akan dapat 64.1 bilion. Peningkatan yang begitu ketara sekali. Juga begitu peruntukan untuk kesihatan. Pago hanya bagi 31.9 bilion. Tetapi hari ini Tambun sebagai Perdana Menteri memberikan peruntukan sebanyak 45.3 bilion pada tahun depan. Juga kita bagi kepada pembangunan Islam. Waktu Tambun, hari ini Tambun akan bagi 2 bilion untuk pembangunan Islam. Sedangkan waktu Pago hanya sekadar 1.4 bilion. Pembinaan sekolah baru, waktu Pago hanya sekadar 11 sekolah baru. Tetapi Tambun komited tahun depan akan bina 44 sekolah baru. Jadi semua ini telah menunjukkan kepada kita bahawa hari ini kerajaan perpaduan, kerajaan madani ini memang kita akan uruskan kewangan negara kita secara berhemah, dapat penjimatan, supaya penjimatan tersebut kita bagikan semula kepada rakyat demi kebajikan rakyat. Dengan itu, sekian, terima kasih. Tuan Yang Betul. Terima kasih, Yang Berhormat.